Allah Akbar. Salam. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan keberkatan, rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita buka pertemuan kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah Subhanahu wa taala, nazir dan kuasa masjid muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri kuliah maghrib. Pertemuan yang lepas telah pun kita bincangkan tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah, biodata beliau, tentang kelahirannya, keturunannya, tentang kelahiran dan keturunannya. Jadi insya-Allah kita masuk kepada fasa yang kedua yang melibatkan tentang perkara dasar-dasar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi saya ringkas perkara yang utama dalam perkara biodata ialah tentang nama Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nama beliau ialah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu ialah gelaran nasab yang dinisbahkan kepada moyangnya. Moyangnya iaitu Asy-Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid. Jadi moyangnya Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid itu ialah sahabat Rasulullah. Dua orang moyangnya iaitu Syafi' bin Sa'ib, Sa'ib bin Ubaid. Jadi Syafi' dan Sa'ib itu ialah dua keturunan beliau yang daripada golongan sahabat. Jadi orang Arab ini dia akan mengambil nama nisbah dia kepada apa yang boleh dibanggakan. Ada orang ambil sempena nama tempat, Al-Imam Nawawi, dia ambil nama Nawa, dia punya bandar Nawa tadi, maka dinamakan Imam An-Nawawi. Dia ambil nama bandar. Kalau Imam Qurtubi dia ambil daripada Cordoba, bandar Cordoba. Jadi Imam Suyuti dia ambil daripada bandar Asyut. Jadi Imam Suyuti. Kalau Imam Syafi'i ini dia ambil bukan daripada nama keturunan punya kerja, macam An-Najjar, An-Najjar Al-Jazari. Najjar ni tukang kayu. Dia bangga dengan keturunan dia tukang kayu, walaupun dia tak tahu tukang kayu pun, tapi keturunan dia tukang kayu. Ustaz, tukang kayu tu best ke? Bagi orang Arab hebat. Sebab dia mana ada pokok kayu yang macam kita ni, hutan apa semua. Di hutan tak banyak. Jadi bila ada orang yang pandai, ada kemahiran kayu tu, benda hebat tu sebenarnya. Jadi dia berbangga dengan keturunan An-Najjar, seorang tukang kayu. Jadi ada ulama yang bernama An-Najjar, Zaghlul An-Najjar. Zaghlul An-Najjar tu seorang saintis dan juga dia seorang ulama yang menghafal Quran. Jadi dia disebahkan kepada Najjar, disebah kepada binatang hebat-hebat, Al-Asad, Al-Fakhad. Jadi Fakhad tu harimau bintang, Al-Asad singa. Jadi ada nisbah kepada binatang-binatang yang hebat. Kita tak pernah dengar pula Al-Himar kan.
Tak benar, sebab himar tu bukan binatang hebat. Binatang yang nombor 2 paling teruk sekali. Yang paling teruk sekali ialah jamus. Jadi kalau orang Arab ni, kalau kita panggil dia babi kau, dia tak marah sangat. Sangat tu maksud tak 99% marah dia. Sebab dia tak feel. Babi tu tidak ada banyak di tanah Arab. Jadi nak cari macam mana kan, lembu pun payah nak jumpa. Ni kan babi kan, lagi payah jumpa. Ada sebenarnya, tapi sangat-sangat sukar. Jadi sebab tu dia tak feel. Tapi dia feel kalau jamus dengan himar. Itu binatang yang dia feel. Kalau panggil dia jamus, dia marah 99%. Himar 85%. Hinzir marah juga 60%. Kita terbalik. Jamus kerbau. Kerbau lagi teruk bagi dia orang, lagi teruk daripada himar. Sebab kerbau ni badan besar. Jadi budak-budak boleh pegang macam tu je. Jadi dia nisbahkan kepada benda-benda hebat. Jadi Imam Syafi'i apa benda hebat? Maka dia nisbahkan dia kepada Syafi' bin Sa'ib. Syafi' bin Sa'ib. Jadi kalau daripada keturunan Imam Syafi'i itu daripada Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Jadi bin Utsman bin Syafi', Syafi' itu sahabat. Bin Sa'ib, Sa'ib itu pun sahabat. Bin Ubaid. Ubaid itu zaman bukan Islam. Bukan zaman Rasulullah, sebelum itu. Jadi bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muad bin Muttalib. Muttalib bin Abdul Manaf. Di situ bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Abdul Manaf ada 2 orang anak, satu Hashim, satu Muttalib. Jadi Hashim ini melahirkan Rasulullah, Muttalib ini melahirkan Imam Syafi'i rahimahullah punya susu galuh. Jadi itu daripada bapaknya. Kalau daripada ibunya, maka ada beberapa pandangan. Saya mengambil pandangan yang telah nyatakan oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari dan juga ramai juga tokoh-tokoh ulama silam yang mengatakan ini juga di antara silsilah sebelah ibunya, iaitu ibunya bernama Fatimah, berkahwin dengan Idris. Jadi Muhammad bin Idris berkahwin dengan Fatimah. Fatimah anak kepada Abdullah. Abdullah anak kepada Hasan. Hasan anak kepada Husain. Husain anak kepada Sayyidina Ali yang berkahwin dengan Fatimah Zahra. Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah, melahirkan Hasan dan Husain. Tapi Husain ini dia namakan anak dia nama adik dia. Dia namakan anak dia Hasan. Kita kalau adik-beradik tu dah Hasan, anak tak payah tahu Hasan, itu kita. Tapi orang Arab tak, dia nak ambil berkat adik dia, punya rapatnya hubungan dia. Anak dia dinamakan Hasan. Jadi Husain melahirkan Hasan. Itu anak, tapi Husain adik-beradik dengan Hasan. Bukan Hasan yang tu. Jadi bukan adik-beradik, tapi Husain melahirkan Hasan. Jadi Imam Syafi'i ini daripada keturunan Husain yang melahirkan Hasan. Jadi Siti Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali, ada 2, Hasan, Husain. Yang Husain ni anak pada Husain ni Hasan, bukan Hasan yang ini, Hasan yang ini. Jadi Hasan tu melahirkan Abdullah, Abdullah melahirkan berkahwin melahirkan Fatimah. Fatimah berkahwin dengan Idris. Dapatlah anak dia ialah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Syafi'i itu bukan datuk tapi moyang dia. Jadi itulah dia susu galuh keluarga, dan kita telah bincang bagaimana hebatnya ibunya ialah arkitek sebenar kepada Imam Syafi'i. Ibunya ialah arkitek sebenar. Bapa dia meninggal pada waktu kecil, maka ibunya lah yang memelihara beliau daripada kecil dan yang menggagaskan laluan keilmuan beliau. Sebab tu dia lahir kat Gaza tahun 150 Hijrah. Lahir di Gaza. Tapi ibu melihat budak ni kalau nak pergi jauh, dia kena pergi ke tempat keluarga bapaknya. Dekat mana? Keluarga bapaknya ramai di Mekah. Dan di Mekah ni adalah pusat ilmu. Maka dia tinggalkan Gaza, pergi ke Mekah,
Pertama, untuk mencari tempat keilmuan yang paling hebat untuk Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i ni jadi hebat bukannya tiba-tiba jadi macam tu. Dia telah diprojekkan oleh ibunya. Jadi ibu dia yang arkitek sebenarnya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maka mula belajar di Mekah. Lepas belajar di Mekah, dia belajar dengan Bani Huzail di Mekah juga, orang Arab Badui. Dan kemudiannya dia pergi ke banyak-banyak peringkat itulah pengijtihad, dan akhir sekali sampailah dia difitnah di Yaman, difitnah. Dia dah jadi seorang ulama besar dan bekerja dengan Gubernur Yaman. Pada zaman sekarang ni Saipol Gubernur Yaman. Jadi dia bukanlah seorang Imam Syafi'i bukan seorang yang ulama yang bincang pasal kentut batal puasa, batal sembahyang, tidak. Dia seorang ulama yang terlibat dengan pentadbiran. Maksud dia bekerja. Bukannya dia mengajar saja. Dia mengajar dengan halaqah dia yang besar, dan dia ada kuasa politik dekat situ. Sebab dia sekpol kepada Gubernur Yaman. Disebabkan dia ada kuasa politik di situlah dia difitnah. Maka bila difitnah terlibat dengan Syiah, maka dibawa dia dengan 9 orang yang lain ke muka pengadilan di Baghdad, dan 9 orang dipancung sabit dengan hukuman burah, dan dia tak sabit dengan hukuman burah. Dia mampu berhujah balik, dan hujah itu diterima oleh Harun al-Rashid, bahkan menarik minat Harun al-Rashid. Dah jadi member kepada Harun al-Rashid pula. Tapi dia tak betah duduk di istana, walaupun di istana tu dia sangat rapat dengan sultan, dengan khalifah, dan dia juga rapat dengan gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid yang nombor 2 terhebat Imam Abu Hanifah. Yang pertama ialah Imam Abu Yusuf, yang kedua ialah Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Jadi Imam Syafi'i menguasai fiqh Imam Abu Hanifah melalui anak murid. Sebab apa dia tak belajar dengan Abu Hanifah? Sebab Imam Syafi'i lahir pada 150 Hijrah. Tarikh 150 Hijrah itu ialah tahun kewafatan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah 80 Hijrah, hidup lahir 150 meninggal dunia. Dari 150 tu Imam Syafi'i baru nak lahir. Maka sebab itulah Imam Syafi'i tak pernah belajar dengan Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i belajar dengan 2 orang tokoh paling besar dalam Abu Hanifah punya mazhab, iaitu pada zaman Imam Syafi'i, iaitu Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Syaibani. Jadi dia ambil banyak daripada Muhammad bin Hasan Syaibani, dan Hasan Syaibani lah yang telah pun memberi suaka politik pada Imam Syafi'i, minta pada khalifah supaya memberikan satu pengadilan yang betul-betul adil kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga berhujah, akhirnya dibebaskan, tak terlibat dengan fitnah tersebut. Jadi daripada situlah dia makin rapat dengan khalifah, dan kemudian dia tak betah duduk di istana, dia minta izin untuk pergi ke Mekah. Di Mekah inilah dia menajamkan semula dia punya perbahasan fiqh, dan mula menggagaskan mazhab jadid. Mula menggagas bukan di Mesir. Di Mesir dia mula buat mazhab jadid, tapi mula menggagaskan mazhab jadid itu di Mekah. Selepas dia kena fitnah tu, dia pergi ke Mekah, dia menggagaskan fiqh jadid dia, dan kemudiannya dia pergi mencari tempat yang aman. Sebab banyak ahli bait ketika itu, ahli bait inilah keturunan Rasulullah, ahli bait atau itrah nabawi. Itrah juga sebutan lain daripada keturunan Rasulullah. Jadi banyak ahli bait dan itrah nabawi yang berada di Yaman. Jadi bila berlakunya masalah golongan Syiah yang menempel pada Ahlul Bait ini, maka Ahlul Bait ini tak naklah bergaduh apa semua. Ketika itu Syiah sedang memberontak berhadapan dengan Khalifah Abbasiyah. Jadi Syiah tak berapa nak Ahlul Bait tak berapa nak selesa dengan penempelan Syiah itu pada mereka. Sebahagian daripada mereka pun ada juga yang terlibat dengan Syiah, tapi mereka sebagian besar itrah nabawi tidak terlibat dengan Syiah. Maka mereka ini termasuk Imam Syafi'i sendiri pergi cari tempat-tempat yang aman. Sebahagian besar daripada mereka pergi ke Mesir kebanyakannya, dan sebahagian kecil pergi ke Syam, dan sebahagian lagi pergi ke Alam Melayu, tuan-tuan. Sebahagian pergi ke Alam Melayu, sebahagian pergi ke Syam, tapi tak besar. Yang besar ialah di Mesir dan juga di Alam Melayu. Sebahagian lagi kekal di Yaman.
Jadi Yaman itu ialah tempat banyak Itrah Nabawi duduk. Jadi yang berada di situ ada sebahagian pergi ke Nusantara. Nanti kita akan tengok kemasukan Islam ke Nusantara, antaranya ialah dengan dibawa oleh Muhammad Ad-Dibai bin Ja'far Sadiq, ialah cucu kepada Sayyidina Hasan. Nanti kita akan tengok laluan-laluan itu. Jadi zaman itu Imam Syafi'i belum lagi, Imam Syafi'i masih berada di sana. Mazhabnya belum berkembang lagi. Jadi tapi Itrah Rasulullah dah sampai dah. Kemudian barulah yang lain-lain datang. Yang lain datang daripada mazhab Imam Syafi'i, ulama datang dan mengembangkan Islam dan bermazhabkan Syafi'i ke alam Melayu. Sebab apa? Sebab yang datang ke tanah Melayu ni ialah orang-orang Arab Yaman. Kenapa Arab lain tak datang? Yaman yang datang. Sebab orang-orang Yaman ialah pelaut-pelaut yang handal. Kalau suruh orang tanah Arab Hijaz, orang Quraisy tak reti dia nak pergi gunakan kapal ni. Sebab mereka bukanlah pengguna bahtera laut. Mereka bahtera padang pasir. Disebut dalam Quran, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi disebut tentang kerja mereka bawa rombongan perdagangan. Ilaf ni rombongan perdagangan, tapi hanya menguasai kawasan Hijaz. Ada masa-masa ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Syita sejuk, musim sejuk dia pergi ke selatan panas. Saif panas, dia pergi ke utara sejuk. Jadi dia pergi utara selatan aja. Dia tak pergi keluar daripada situ. Yang pergi keluar hanyalah Arab yang duduk di pesisir pantai. Pesisir pantai Laut Merah tu orang memang bukan pendudukan manusia sebab tebing dia tinggi. Tapi bahagian Yaman memang diduduki oleh manusia. Jadi bahagian Yaman itulah ada Arab-Arab yang dah sepanjang zaman berdagang dan berlayar. Arab ni lah yang berdagang dan berlayar. Jadi cuma dia berlayar tak boleh lautan lepas. Dia berlayar ikut pelabuhan-pelabuhan. Dia akan pergi ke pelabuhan di Parsi, kemudian dia pergi pelabuhan di India, kemudian barulah dia sampai ke alam Melayu. Jadi dia kena singgah sebab kapal-kapal yang dibuat di negara Arab ni tak tahan. Sebab kayunya lempung. Tak semacam mana kayu-kayu di tanah Melayu. Kayu berlian, keras dan sebagainya. Jadi kapal mereka tak boleh cross. Terus dia kena ikut si pantai. Sampai pelabuhan tacap sikit. Sampai pelabuhan tu lagi tacap sikit. Jadi bila dia berhenti pelabuhan itu, sepanjang pemberhentian itu, sepanjang hentian-hentian di pelabuhan itu, dia menyebarkan Islam dengan mazhab Syafi'i. Sebab di Yaman itu memang tempat hardcore mazhab Syafi'i. Sebab dia duduk di situ, dia mengajar di situ, dan dia sekpol governor di situ. Jadi memang kawasan tu memang pengaruh Syafi'i sangat kuat. Jadi sebab tu yang datang ke alam Melayu ni ialah mazhab Syafi'i. Sebab yang bawanya orang Yaman, bukan orang daripada tempat lain. Jadi sebab itulah mazhab Syafi'i ini kukuh 1000 tahun lebih dah berada di alam Melayu ni. Jadi sampai di Mesir dia menggagaskan mazhab jadid dia. Tapi di situlah hebatnya Imam Syafi'i ini, walaupun dia menggagaskan mazhab jadid dia masih lagi tetap nak belajar. Walaupun sampai di Mesir dia menggagaskan mazhab, tapi dia masih belajar lagi dengan dua tokoh besar Mesir ketika itu. Kenapa dia pergi Mesir tak pergi tempat lain? Pertama, mereka orang-orang Itrah Nabawi ini, keturunan Rasulullah ini, mereka mencari tempat yang aman. Tempat yang aman pertama dekat kita punya tempat ni, Nusantara ni, jauh daripada hiruk pikuk Baghdad. Maka di sinilah tempat yang aman. Orangnya pun bagus. Nanti kita tengok bagaimana Muawiyah hantar kapal perang ke sini, tapi tak jadi nak serang sebab baik sangat orang dia. Jadi nanti kita tengok kemasukan Islam ke alam Melayu. Jadi kita lihat bagaimana Imam Syafi'i pula pergi ke Mesir. Sebab apa tuju Mesir? Pertama, Mesir ni ialah punca ilmu yang banyak. Mesir ni masih ada lagi ulama yang hebat, yang mustahid, yang Imam Syafi'i rasa perlu dipelajari ilmu mereka tu, iaitu Imam Waqi' dan juga Imam
Waqi', Syakautul Waqi'. Seorang lagi lupa, pergi yang kubur tu. Imam Waqi' dengan, nanti ingat, nanti kita sebutlah nama dia. Dua orang imam. Jadi Imam Waqi' dengan seorang lagi lupa. Allahu Akbar. Dia tak keluar, dia bisa sebut keluar je, dia tak keluar. Tak keluar nak macam mana? Tunggulah dia keluar nanti. Jadi Imam Syafi'i belajar dengan dua orang ni. Bayangkan seorang pendiri mazhab mujtahid mutlak masih lagi nak belajar. Dia sebab itulah kita kalau rasa kita dah hebat macam mana pun, tengoklah Imam Syafi'i tu belajar juga. Dia dah rasa hebat macam mana, sebab Imam Syafi'i yang dah jadi mujtahid mutlak pun, bila dia tahu Mesir ada lagi Imam Waqi' dan Imam Lais, baru dia keluar. Dua orang, Imam Laisi dengan Imam Waqi'. Imam Lais ni mujtahid mutlak, satu level dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Lais dan belajar dengan Imam Waqi'. Cuma Imam Waqi' ni lagi rapat dengan Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i pun mengadu pada dia apa semua. Dia buat satu syair tentang pengaduan tadi. Syakawtu ila waqi'an an di'fi hifzi. Aku berjumpa dengan Imam Waqi', mengadu tentang lemahnya hafazan aku. Maka Imam Waqi' pun tegur Imam Syafi'i, suruh tinggalkan maksiat. Kau nak kuat hafazan, tinggal maksiat. Memang ketika itu Imam Syafi'i ternampak sedikit daripada aurat wanita, menyebabkan hilang sebahagian hafazan. Kita ni Allahuakbar zaman akhir zaman ni kan, jenuh kita tuan-tuan, jenuh kita. Asyik istighfar lah. Sebab itulah kita wajar beristighfar banyak pada akhir zaman ni, sebab kita bersimpang siur depan mata kita kan. Nak pejam salah, tak pejam salah, nak pandang tempat lain pun salah. Jadi hadap je lah apa yang ada kan. Jadi kena jaga hati tu lebih pada zaman sekarang. Jadi Imam Syafi'i banyak hilang ilmu dia sebabkan berlakunya beberapa pandangan mata yang terlajak. Jadi dia mengadu pada Imam Waqi'. Jadi gurunya Imam Waqi' dan gurunya Imam Lais. Jadi kubur Imam Waqi' itu dekat dia dengan satu kawasan dengan Imam Syafi'i. Jadi kita lihat bagaimana begitu rendah dirinya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi bila dah di Mesir, beliau senang nak membina mazhab dia. Senang nak bina mazhab sebab apa? Jauh daripada hiruk pikuk politik zaman tu. Jadi dia nak cari tempat yang aman daripada politik. Itulah Imam Syafi'i pun menolak politik. Tak tuan-tuan, jangan cepat buat kesimpulan macam tu. Imam Syafi'i kalau benda menolak politik, dia tak kerja dengan Gubernur, tak kerja dengan Gubernur Yaman. Imam Syafi'i pun terlibat sebagai sekpol, kira tinggi lah tu. Saya pegawai aja, bukan sekpol. Tukut nanti kalau jadi Abang Fadil jadi menteri nanti, ambil lah saya sekpol, barulah boleh ikut Imam Syafi'i punya sejarah. Jadi kita pegawai aja, pengarah kanan je, bukan sekpol tinggi lagi. Sekpol Wan Rohimi. Saya bawah aja, kat Yadim je. Yadim tu pula nak kata orang kecil, tak, orang besar. Orang besar lah juga. Paling besar kat Yadim ni saya lah. Jadi besar badan je lah, bukan pangkat orang lain. Jadi tuan-tuan, Imam Syafi'i dia sebab dia nak menggagaskan dia punya fiqh jadid dia, maka di Mesir tempat yang sesuai sebab masih ramai lagi tokoh-tokoh ilmu yang ramai, dan kemudiannya di situ agak aman daripada hiruk pikuk politik pada zaman itu. Jadi dia tak nak penempelan Syiah pada keluarga Rasulullah SAW itu. Jadi pergi ke Mesir aman. Jadi barulah dia mengembangkan mazhab Syafi'i yang jadid. Jadi yang qadim itu disimpan dalam dunia ilmu, tidak dibuang. Dalam kaedah fiqh ini al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak akan membatalkan ijtihad yang lain. Maksudnya ijtihad qaul qadim itu, pandangan yang qadim yang lama itu tetap diguna pakai, tapi disimpan dalam poket ilmu. Bila nak pakai? Bila dah simpan, bila masa keperluan pakailah. Maka zaman pandemik ini barulah kita nampak sangat-sangat bermanfaat. Segala poket ilmu yang kita simpan tadi, barulah kita buka tengok, ada banyak benda-benda melibatkan pandangan kedua, pandangan ketiga dalam mazhab Syafi'i.
maka barulah kita tengok luasnya ilmu fiqh dan khilaf para ulama dalam mazhab dan luar mazhab dan merentas mazhab membawa rahmat. Kita boleh pakai itu, boleh pakai ini, boleh pakai ini. Saya balik daripada Sarawak, tengok kita punya pendai-pendai kita, kami Yadin kita buat program, sambil-sambil buat program kita ada hantar juga, bukan sekadar touch and stay, touch and go, tapi touch and stay. Touch and go ni sekadar nak tembak, tapi yang kena betul-betul tentera darat ni bagi kukuh, dia tentera udara ni tembak aja, bom bagi senang masuk. Dah tembak daripada tentera udara, baru tentera darat datang untuk betul-betul menguasai. Jadi kita ada program touch and go dan touch and stay. Jadi kita kena cari pendakwah. Soalan pertama senang aja. Soalan pertama, sanggup tak diam dalam pedalaman 21 hari? 9 hari cuti, 21 hari diam pedalaman. Kalau tanya saya tak sanggup. Tu tanya pada orang tu, nak kerja 21 hari diam pedalaman. Tuan, alhamdulillah kita punya pendakwa ni kompeten. Kita dah didik dia, dah latih dia apa semua, ramailah yang minat. Ada JKM datang ambil, dia kata ustaz nak pindah ke tempat lain ni, sebab JKM minta, JKM minat, Jabatan Agama Islam minat. Jadi tak apa, saya kata boleh je, jangan kita sekat, biar pendakwah kita, biar dia nak pergi tempat lain, biar sekurang-kurang kalau dia pergi JKM, kita dah ada orang kat situ, senang buat program. Dia nak pergi ke jabatan, biar dia lagi banyak, dia kerja kita banyak lah, nak train baru semula pula. Jadi kita buat program dan biar dia diam dalam tu. Begitu juga orang asli ni, kita ambil anak-anak dia yang ada SPM, yang tahulah sikit-sikit komputer, tahu ngaji, ambil, didik dia, hantar balik ke sana. Jangan buat kerja lain, kita bagi duit, duduk situ ajar masyarakat dia kan. InsyaAllah mudah-mudahan 10 tahun akan datang kita dapat melihat banyak benda-benda yang baik keluar. Jadi bila kita bincang, isu dia ialah kalau nak betul-betul kita berdakwah pada mereka di pedalaman dan juga orang asli ni, Jumaat itu punca dia. Jumaat itu perlu diselesaikan. Dia bincangkan, kita kena bincang Jabatan Mufti untuk membolehkan semayang Jumaat dibuat di perkampungan orang asli. Baru tengok, bagusnya bila ada pelbagai pandangan dalam mazhab Syafi'i bab Jumaat ini. Imam Syafi'i ada 2 pandangan. Satu pandangan Qadim, mazhab Qadim di Baghdad, kata 4 orang dah boleh dah. Satu lagi Jadid di Mesir, 40 orang baru boleh. Jadi zaman sekarang ni, masa pandemik lu 4 orang dah selesai dah sah Jumaat tu. Dan kita ambil benda yang sama untuk bawa kepada kawasan pedalaman tu kan. Pedalaman ni kita tengok pergi ke tempat dia, memang dia tak buat sembahyang Jumaat sebab tak cukup 40 orang. Nak menunggu 40 orang tuan-tuan, jenuh. Satu kampung Iban kan, Iban tu nak cukup 40, jenuh. 40 orang baru buat sembahyang Jumaat, jenuh. Saya pergi Bintulu, diorang ajak main tarik tali. Ajak main tarik tali. Terpaksa lah jadi anchor pula tu. Jadi anchor, kita ingatkan senang nak mengalahkan diorang ni. Rupanya orang Iban ni pendek-pendek je, tapi kerja dia ngait buah kelapa sawit. Sekali dia tarik, tersungkur. Kuat sungguh diorang ni. Tapi yalah, dah dia nak ajak main lah kan. Kalau boleh kalahkan diorang pun tak nak kalah, biar dia menang lah kan. Dia memang tak boleh menang lah. Jadi dia tengok rumah diorang tu panjang semua. Tapi kalau sampai 40 orang nak tunggu dulu, alamatnya 40 tahun lagi belum tentu sembahyang Jumaat. Maka kita kena bagi pandangan supaya menggunakan pandangan Syafi'i, Qaul Qadim, 4 orang dah boleh dah. Ataupun pandangan Ashabus Syafi'i, 12 orang. 12 orang dah boleh dah sembahyang Jumaat. Maka bolehlah di kawasan Ulu-Ulu tu, satu surau tu dah boleh buat sembahyang Jumaat. Jadi adalah mingguan punya seremoni. Adalah setiap minggu khutbah akan diberikan. Bila dah ada kewajipan buat sembahyang Jumaat, maka perlu diberi surau Jumaat paling kurang. Kalau tak dapat masjid pun surau Jumaat. Bila dah di surau Jumaat, adalah imam kat situ. Hantar imam daripada KL lari balik kawan tu.
Jadi kena didik anak tempatan. Didik anak tempatan untuk jadi imam. Tahulah sikit baca apa-apa kan. Baca khutbah, baca doa, baca apa semua. Boleh. Jadi kita didik dan bolehlah kita hantar kita punya pendakwa. Dah ada surau, dah ada ni, dah ada Jumaat. Jadi ibu kunci dia ialah sembahyang Jumaat. Dan macam mana nak buat? Tu orang tengah nak buat kerja tu, nak panggil saya pergi sana untuk kita bentang pada jabatan agama dan juga jabatan mufti sana, dan juga kita bincangkan kalau serius nak dakwah orang-orang di pedalaman, kena datangkan punca untuk mereka dapat senang agama ni. Punca pertama ialah tubuhkan masjid atau surau Jumaat dan buat sembahyang Jumaat. Jadi 4 orang, jangan pakai 40 orang. Jadi sebab itulah dalam mazhab Syafi'i ini kita tak buang pandangan qadim. Qaul qadim tak pernah dibuang. Qaul qadim tadi simpan. Nak pakai yang mana? Pakai yang jadid. Pakai qaul jadid, yang qadim simpan. Yang pandangan kedua simpan, ketiga simpan, keempat simpan. Bila sampai masanya baru pakai. Bila nak pergi mana? Nak pergi Mekah buat haji, boleh pakai pandangan kedua Syafi'i, sentuh kulit lelaki perempuan tak batal. Pandangan pertama sentuh batal. Pandangan kedua sentuh sebagaimana tidak ada syahwat tak batal. Ada pandangan ketiga sentuh, yang menyentuh batal, yang kena sentuh tak batal. Jadi dia ada peringkat-peringkat dia. Dari semua benda tu dah banyak pandangan dalam Syafi'i. Jadi bila sampai masanya pakailah. Tak sampai masanya tak boleh pakai. Sampai masanya dah tak sihat, masuk hospital, dalam wad, nak suruh dresa tu tolong ambilkan wudu, dia pun kalut, sibuk nak buat itu nak buat ni. Maklumlah dia seorang lelaki, dia hero seorang. Sebab dalam hospital ni lelaki, nurse lelaki tak ramai. Nurse kita panggil apa? Jurawat kan? Jurawat lah, sama tu bahasa Melayu. Jadi lelaki ni tak ramai, pupus. Jadi bila tak ramai, kita nak panggil dia, dik tolong ambilkan wudu untuk pakcik ni. Kesian dia, sana kemari dia. Jadi kita lah ambilkan wudu. Kita ambilkan wudu. Tapi jangan banyak ingat teori dia. Oh, ambil wudu ni kalau pakai sarung tangan ni. Tuan, kalau pakai sarung tangan, salah pilih sarung tangan. Sekali kita sapu muka dia, bercala muka dia. Kena pula salah pilih sarung tangan. Sebulan diam dalam buat tu cala bala kawan tu. Pakai yang glow kan. Jangan glow tu kadang dia melekat dekat bulu-bulu. Elok ada janggut, bulu-bulu sikit. Sebulan duduk dalam hospital, licin. Sehari hilang selai. Ambil semai hilang selai. Jangan. Pakai tangan biasa ni. Ketika itulah barulah kita nak mengamalkan pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i. Selagi tidak ada syahwat, selagi itulah okey je. Selagi tak ada syahwat, okey boleh. Jadi abang niat, dia pun spray kan. Niat spray. Terus isteri tu lah muka suami dia. Tiba suami tu dah sebulan duduk hospital. Isteri sapu muka boleh macam jadi dia. Maka ketika itu tak payahlah. Pakailah pandangan ketiga. Pandangan ketiga, yang kena tak batal, yang pegang yang batal. Isteri dia yang batal, dia tak batal. Sebab bila pegang je dia macam je. Batal ni ya, ulang balik. Tak payah ulang. Jadi kita pakai terus pandangan yang ketiga, yang memegang batal, yang kena pegang tak batal. Yang kena pegang yang sakit tu, yang memegang yang tukang spray kan dia tu. Jadi sebab itulah fiqh ni rahmat, khilaf ulama ni rahmat. Itu dalam Masjid Syafi'i sendiri tu, dan Syafi'i sendiri tu. Jadi pakailah benda-benda ringan bila sampai masa untuk diringankan. Bila sampai masa untuk diringankan, ringankanlah. Jangan mesti ni mesti lelaki juga yang pergi ni. Panggil adik dia, panggil anak kawan tu pukul 7 nak pergi pejabat dah. Ni mudahkanlah kerja dia. Tak payah, tak apa, kau pergi kerja. Balik kerja nanti datang ziarah ayah. Biar mak yang wudukkan dia. Jadi mudah je, benda simple, maka permudahkan bila sampai masanya. Bila tak sampai masanya, tak payah. Jadi Imam Syafi'i dia menggagaskan mazhab jadid, tapi tidak membuang pandangan-pandangan qadim. Pandangan-pandangan lama, pandangan-pandangan sewaktu di Baghdad tidak dibuang. Bahkan ada beberapa perkara yang sangat tepat pandangan Baghdad untuk sekarang ni.
di Lembah Kelang. Lembah Kelang banyak pandangan-pandangan yang kaul qadim sangat tepat dalam bab Jumaat. Sebagai contoh, kaul qadim, kaul jadid kata tak boleh dalam satu kawasan ada dua masjid buat sembahyang Jumaat. Dalam satu qaryah tak boleh dua masjid, mesti satu masjid aja. Itu kita pernah bincang dulu setahun lebih dulu tentang hujah-hujah dan semua tentang fiqh Jumaat ala mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi sekarang ni memerlukan kepada satu kawasan, satu qaryah 5-6 masjid atau 5-6 surau Jumaat. Macam kita tengah Kuala Lumpur tu kan. Tengah Kuala Lumpur tu ada masjid KLCC. Sebelah masjid KLCC tu bangunan Petronas tu ada surau. Surau apa nak Syakirin ke apa nama tu. Surau Jumaat ke tu. Belakang tu ada Masjid Tabung Haji. Dekat aja Tabung Haji dengan tu. Dekat sebelah sana Tabung Haji ada surau RSB. Sebelah sana pula ada surau Bank Islam. Surau Dada Boy Bank Islam. 1,000 orang dia. Kutipan pun 20,000. Collection seminggu. Tuan-tuan jenuh mengira tu. Lepas Jumaat tu pada asar pun siap mengira. Tu tak pakai mesin tu. Jadi tuan-tuan, rahmat kepada umat, terutamanya orang-orang yang berada di Lembah Kelang. Kaul jadid kata satu kawasan satu je, satu qaryah satu je masjid, yang kedua batal. Tapi kaul qadim, Imam Syafi'i kata boleh buat banyak-banyak, 2-3 serentak boleh. Kaul jadid kata tak boleh, kaul qadim kata boleh. Sebab apa? Kaul jadid di Mesir. Mesir ni kawasan delta yang meluas. Jadi masjid nak buat besar mana buat kan. Tapi kalau di Baghdad tidak. Baghdad ini pertemuan dua sungai, Sungai Furat dan Sungai Dijlah, Euphrates and Tigris. Jadi pertemuan dua sungai. Bandar lama pula, bandar Babylon. Daripada zaman Babylon dulu. Jadi bandar lama, pertemuan dua sungai. Dia nak buat masjid tu besar-besar pun tak boleh. Jadi bila buat masjid, dia sana sikit, sini sikit, sini kecil, ada masjid. Dan Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad membiarkan benda tu, membolehkan sampai 3-4 masjid sekali serentak. Maka itu kaul qadim lama. Kaul jadid kata tak boleh. Maka dulu kita kalau di Selangor ni pakai kaul jadid. Tapi ada masa-masanya di tempat-tempat yang tertentu tak pakai kaul jadid. Lebih mudah lagi tempat di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur tak pakai kaul jadid dah. Kuala Lumpur pakai kaul qadim. Dan telah digazetkan kaul qadim tu. Bukan kaul qadim digazet, digazetkan fatwa yang bersamaan dengan kaul qadim, iaitu ada masjid yang tidak berqaryah. Itu ialah sama dengan gazet dia dengan fatwa kaul qadim. Jadi ada masjid yang tidak berqaryah. Tak berqaryah maksudnya jangan bilang mustautin dia berapa. Qaryah in Arabic, in English we call it village, kampung. Jadi dah tak ada kampung. Tengah Kuala Lumpur di mana ada kampung? Saat kampung baru ada jauh. Ni Segitiga Emas tu. Ataupun di Putrajaya. Saya tanya Imam mana kawasan Korea Masjid Besi. Dia pun tak pernah bincang juga. Dia pun tak tahu. Saya beritahu tak ada Korea sebenarnya. Korea is village, kampung. Mana datangnya kampung kat sini? Tak ada. So tidak perlu membilang berapa qaryah. Tak perlu bilang dah. Mustautin tu tak perlu bilang sebab mustautin tak wujud. Mustautin dia apa? Orang yang duduk kekal di satu tempat. Jadi tak wujud orang tu. Yang ada orang pergi berjabat. Sejam daripada Sentul, daripada Gombak sama sana, sejam merangkak pun sampai. Nak balik hampir 2 jam tuan-tuan. Itu jenuh tu. Kalau fikir-fikir tak mahu pergi kerja kat Putrajaya tu, dia fikir sebab Islam ni lah. Pergi juga lah. Saya dah biasa kerja kat Gombak, rumah belakang tu je, belakang tourism tu je. Jalan kaki pun sampai. Jadi tiba-tiba kena kerja jauh tu. Jadi tak apalah. Jadi di Putrajaya kita kena pakai kaul qadim. Satu kawasan tu tak ada qaryah pertama. Yang keduanya ada banyak surau-surau masjid. Maka itulah benda-benda yang berlaku pada zaman sekarang ni di Lembah Kelang. Lembah Kelang, Lembah Persatuan dan sebagainya. Memang kita kena pakai kaul qadim. Kaul qadim.
Jadi bahkan telah pun digezetkan dalam Akta Pentadbiran Agama Islam dalam Persatuan. Tak perlu cari dah 40 orang mustautin tu. Boleh buat terus, dan tak perlu lagi dah satu Korea satu masjid aja, tak perlu. Sebab itu satu Korea satu masjid, namanya sistem masjid jami'. Dulu kita pakai masjid jami'. Masjid Jami' Kampung Baru, Masjid Jami' Sentul, Masjid Jami' Setapak. Setiap kawasan tu ada masjid jami' dia. Tapi sekarang tak ada masjid jami' dah. Masjid nama-namanya tak ada kalimat jami' dah. Sebab tidak menggunakan satu tunggal. Masjid tunggal tak ada dah. Yang ada masjid daerah, masjid negeri. Jadi itulah nak menunjukkan bahawasanya banyak ijtihad, dan ijtihad tadi tidak akan dibatalkan. Disimpan, yang diguna pakai ialah yang terlatest, yang jadid. Ada masa yang sama qadim pun akan diguna pakai. InsyaAllah kita akan tengok dalam pertemuan akan datang asas-asas, 4 asas Quran, Sunnah, ijma' ulama, qiyas dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buku ni tak siap lagi. Yang itu dah siap dah, hantar dah. Tapi penerbit suruh tukar konsep lain. Jadi esok ada mesyuarat lagi untuk tengok konsep macam mana yang penerbit nak. Saya nak bawa klasik, dia nak bawa klasik campur dengan moden. Jadi ikutlah macam mana. Bagi saya sejarah ni benda klasik, bukan benda moden. Tapi tak apalah, nanti kita bincang. Jadi kalau dah siap kita terbitkan, kita akan jual lah, insya-Allah. Wallahu a'lam.